Sebelah kami akan membentangkan muntahan wacana yang diambil daripada artikel Dewan Bahasa dan Pustaka. Pertama sekali saya akan membacakan artikel tersebut. Pada era globalisasi dan digitalisasi ini, pembelajaran bahasa asing telah menjadi satu keperluan yang amat penting. Bahasa bukan sahaja berperanan sebagai alat komunikasi, tetapi juga bertindak sebagai kunci kepada pemahaman budaya dan memperkukuh hubungan antarabangsa. Dengan kemajuan teknologi yang ada pada masa ini, kaedah pembelajaran bahasa telah berubah secara dramatik bagi membolehkan pengajaran dan pembelajaran bahasa menjadi lebih efektif dan menarik. Dalam konteks ini, teknologi semakin memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran, termasuk dalam suatu konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa. Dengan wujudnya kemajuan teknologi yang ada kini, masyarakat atau individu lebih mudah untuk memiliki akses kepada pelbagai sumber bahan dan alat pembelajaran yang boleh meningkatkan proses pembelajaran bahasa mereka. Menuju era revolusi industri 4.0, para pembangun teknologi semakin giat membangunkan aplikasi yang memudahkan proses pembelajaran agar bersifat lebih interaktif dan menarik. Sebagai contoh, aplikasi mudah alik seperti Duolingo dan Memrise yang menawarkan modul khas daripada pelbagai bahasa di serata dunia. Melalui aplikasi ini, masyarakat di seluruh dunia dapat belajar secara interaktif melalui latihan yang bervariasi yang telah disediakan. Penggunaan teknologi ini juga tidak hanya menjadikan pembelajaran lebih menarik, tetapi juga memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat untuk berlatih dengan lebih kerap. Oleh itu, tidak heran mengapa penggunaan perisian pembelajaran bahasa semakin berkembang dan kerap dibuat turun sebagai rujukan dan panduan. Hal ini demikian kerana individu atau masyarakat dapat memperkukuh kecekapan berbahasa mereka. Antara contoh perisian yang boleh didapati di internet adalah seperti Dewan Eja Pro, Kamus Pro, Arafita, Pita Kata dan Maruza yang dapat membantu dalam pengajaran dan tata bahasa dengan fungsi cek ejaan dan tata bahasa yang lengkap. Dengan wujudnya perisian seperti ini, pengajaran dan pembelajaran bahasa tidak lagi hanya bersifat konvensional, tetapi turut menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif dan dinamik kepada generasi muda. Hal ini memberikan peluang kepada mereka untuk terus menghargai dan memperkembangkan keindahan varian bahasa di serata dunia. Selain aplikasi dan perisian, capaian pembelajaran dunia digital juga semakin pesat dan berkembang secara meluas dan cepat. Berbagai platform yang diciptakan di pantai internet seperti YouTube dan Khan Academy menyediakan video dan bahan pengajaran yang boleh diakses dengan mudah untuk pembelajaran bahasa. Video yang disediakan juga tidak hanya mengajar tata bahasa dan kosakata, tetapi juga membantu dalam pengucapan dan penggunaan bahasa yang betul dalam konteks yang berbeza. Mengambil petikan di laman susawan webly.com, penulis Hidayah Abu Qasim kata, penggunaan internet juga mampu membentuk suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif untuk mencapai setiap maklumat, sematlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran yang telah dibentuk. Hal ini ditambah pula dengan kehadiran rangkaian media sosial yang semakin meluas kini seperti Facebook dan forum pembelajaran untuk membolehkan masyarakat lebih kerap berinteraksi dengan rakan sejawat bagi memudahkan proses bertukar pendapat dan memperbaiki kemahiran berbahasa Melayu sesama mereka. Dalam usaha mengintegrasikan teknologi, individu atau masyarakat harus sentiasa mencari cara yang inovatif bagi memperbaiki pembelajaran bahasa mereka. Sebagai contoh, teknologi AI, kecerdasan buatan dan NLP, pemprosesan bahasa semula jadi dalam aplikasi pembelajaran bahasa dapat memberikan pengalaman yang lebih disesuaikan dengan keperluan individu. Hal ini dapat membantu mereka dengan keperluan khas atau yang mempunyai gaya pembelajaran yang berbeza untuk turut menikmati faedah pembelajaran bahasa melalui teknologi. Dengan hal yang demikian, proses pembelajaran dapat memastikan setiap individu mempunyai peluang yang sama untuk menguasai bahasa dan komunikasi dengan lebih efektif dalam dunia yang semakin terhubung ini. Kesimpulannya, integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa dunia menawarkan peluang yang luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kefasihan dan penggunaan bahasa. Dengan menggunakan teknologi secara bijak, mereka dapat menikmati pengalaman pembelajaran secara lebih interaktif, fleksibel dan efektif. Para pengkaji dari sektor pendidikan harus terus meneroka dan mengadaptasi teknologi baru bagi memastikan kaedah pengajaran bahasa sentiasa relevan dan menarik. Dengan adanya usaha yang berterusan, penggunaan teknologi
Teknologi baharu dapat memainkan peranan yang penting untuk memperkembangkan penguasaan bahasa di peringkat dunia. Diharapkan juga dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa ini, cakapan dan kemahiran masyarakat untuk memahami keindahan bahasa dapat dipertingkat sekaligus memperbaiki kualiti pengajaran bahasa. Jadi kita teruskan dengan apa itu leksikal. Jadi di sini adalah sedikit pengenalan apa itu leksikal. Yang pertama adalah antonim. Antonim merupakan perkataan berlainan bentuk, ejaan atau bunyi tetapi makna yang berlawanan. Seterusnya adalah perkataan berlainan, iaitu bentuk, ejaan atau bunyi tetapi makna yang sama atau hampir sama, iaitu adalah sinonim. Dan seterusnya hiponim yang merujuk kepada kata yang mempunyai makna yang boleh menunjukkan makna perkataan lain, iaitu makna umum dan makna khusus. Seterusnya adalah pengulangan. Pengulangan adalah pengulangan unsur yang sama, iaitu mengulang setiap perkataan secara penuh tanpa sebarang perubahan. Yang terakhir adalah kolokasi, iaitu dua perkataan atau lebih yang masing-masing merupakan perkataan tersendiri tetapi kebiasaannya dikaitkan antara satu sama lain. Kata yang maknanya terangkum dalam makna kata yang lain. Sini adalah contoh yang kami analisis daripada artikel yang diperoleh daripada Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu jenis pengetahuan leksikal yang pertama adalah pembuka dan penutup. Jadi sebagaimana contoh dalam pendidikan kami peroleh adalah ayat pada era globalisasi dan digitalisasi ini, pembelajaran bahasa asing telah menjadi satu keperluan yang amat penting. Jadi di sini pembuka yang jelas menekankan konteks masa dan kepentingan pembelajaran bahasa dan memberi gambaran awal kepada pembaca tentang tema utama yang akan dibincangkan. Jadi contoh yang kedua adalah yang dipetik daripada artikel yang sama, iaitu diharapkan juga dengan mengintegrasikan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa ini, kecakapan kemahiran masyarakat dapat dipertingkatkan. Di sini adalah penutup, iaitu menjelaskan bahawa keseluruhan isi dan mengulangi tema utama, iaitu memberikan kesimpulan yang jelas dan harapan untuk masa depan dalam pembelajaran bahasa. Jadi seterusnya adalah jenis sinonim, iaitu sebagai contoh dengan kemajuan teknologi yang ada pada masa ini, kaedah pembelajaran bahasa telah berubah secara dramatik. Jadi penjelasan daripada aspek sinonim ini adalah sinonim kemajuan boleh diganti dengan perkataan perkembangan yang memberikan variasi dalam penyampaian idea yang sama. Iaitu seterusnya adalah hiponim. Contoh dapat adalah aplikasi mudah alih, iaitu menjelaskan bahawa iaitu adalah Duolingo dan Memrise. Seterusnya adalah kolokasi. Contoh petikan yang diambil adalah masyarakat di seluruh dunia dapat belajar secara interaktif melalui latihan yang bervariasi. Jadi di sini kolokasi latihan yang variasi memperlihatkan kombinasi kata yang sering digunakan bersama dan memberikan makna yang lebih spesifik serta kaya dalam konteks pembelajaran. Contoh kedua bagi kolokasi adalah dengan menggunakan teknologi secara bijak, mereka dapat menikmati pengalaman pembelajaran secara lebih interaktif, fleksibel dan efektif. Jadi di sini merujuk kepada perkataan pengalaman dan pembelajaran, iaitu hubungan yang kuat antara pengalaman dan pembelajaran menekankan kelebihan teknologi dalam pembelajaran bahasa. Jadi yang terakhir sekali adalah antonim. Seperti mana yang dijelaskan adalah antonim dalam perkataan berlawanan, iaitu contoh petikan dalam artikel adalah bahasa bukan sahaja berperanan sebagai alat komunikasi tetapi juga bertindak sebagai kunci kepada pengalaman budaya. Jadi penjelasan di sini adalah antonim pada perkataan komunikasi adalah ketiadaan komunikasi yang menunjukkan kepentingan komunikasi dalam konteks pembelajaran bahasa dan budaya. Seterusnya ada semantik. Semantik terbahagi kepada 5 bahagian. Yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat merujuk kepada hubungan yang logik
antara dua peristiwa atau fenomena, di mana satu peristiwa iaitu sebab menyebabkan peristiwa yang lain iaitu akibat. Dalam hubungan ini, sebab adalah faktor yang mempengaruhi dan mencetuskan berlakunya akibat. Akibat pula adalah kesan atau hasil yang timbul daripada sebab tersebut. Seterusnya kita ada hubungan sebab dan tujuan. Hubungan sebab dan tujuan adalah salah satu hubungan logik yang logik dalam bahasa yang digunakan untuk menunjukkan sebab. Maksudnya mengapa sesuatu berlaku, dan tujuan. Maksudnya untuk apa sesuatu itu dilakukan. Yang ketiga kita ada hubungan sebab dan hasil yang merujuk kepada hubungan di mana satu kejadian atau tindakan iaitu sebab menyebabkan kejadian atau keadaan yang lain yang merupakan hasil. Dalam penulisan akademik, hubungan ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu fenomena atau tindakan membawa kepada akibat atau hasil yang tertentu. Yang keempat, kita ada kesatuan topik. Dalam penulisan merujuk kepada konsistensi dan keteraturan dalam pembahasan sesuatu perkara atau idea. Ini ia memastikan bahawa seluruh teks atau wacana tetap terfokus pada satu topik atau tema utama tanpa beralih kepada isu yang tidak berkaitan. Kesatuan topik membantu pembaca atau pendengar untuk mengikuti dan memahami mesej yang disampaikan tanpa rasa kekeliruan atau gangguan. Yang terakhir adalah kesatuan idea penulis, merujuk kepada sejauh mana penulis dapat menyusun dan menghubungkan setiap idea atau hujah dalam teks dengan jelas, sehingga keseluruhan wacana membentuk satu kesatuan yang koheren dan mudah difahami oleh pembaca. Kesatuan ini penting kerana ia memastikan bahawa setiap bahagian teks saling menyokong dan memperkukuh topik utama yang dibincangkan. Sebagai contoh yang diambil dalam petikan pada aspek hubungan sebab dan akibat. Contoh dalam petikan, dengan wujudnya perisian seperti ini, pengajaran dan pembelajaran bahasa tidak lagi hanya bersifat konvensional. Hal ini memberikan peluang kepada mereka untuk terus menghargai dan memperkembangkan keindahan varian bahasa di serata dunia. Okay, untuk penjelasannya, dalam dua ayat tersebut, sebab iaitu dengan wujudnya perisian seperti ini, pengajaran dan pembelajaran bahasa tidak lagi bersifat konvensional, yang mengakibatkan peluang untuk menghargai dan memperkembangkan keindahan varian bahasa. Seterusnya kita ada hubungan sebab dan tujuan. Contoh pertama, masyarakat atau individu lebih mudah untuk memiliki akses kepada pelbagai sumber bahan dan alat pembelajaran yang boleh meningkatkan proses pembelajaran bahasa. Penjelasannya, sebab iaitu memudahkan akses kepada bahan yang tujuannya untuk meningkatkan proses pembelajaran bahasa, menunjukkan niat untuk memperbaiki kemahiran bahasa. Seterusnya, para pembangun teknologi semakin giat membangunkan aplikasi yang memudahkan proses pembelajaran agar bersifat lebih interaktif dan menarik. Sebabnya pembangunan aplikasi oleh para pembangun. Tujuan dalam hubungan ini untuk memudahkan proses pembelajaran dan menjadikannya lebih interaktif, menunjukkan keinginan untuk meningkatkan pengalaman belajar. Yang ketiga, hubungan sebab dan hasil. Contoh yang kami petik dalam petikan dan artikel, berbagai platform yang diciptakan di belantang internet seperti YouTube dan Khan Academy menyediakan video dan bahan. Ini penjelasan dia, ciptaan platform di internet yang hasil daripada ayat tersebut, daripada
pada sebab tersebut penyediaan video dan bahan pengajaran yang menunjukkan hasil daripada perkembangan teknologi dan aksesibiliti maklumat. Contoh yang kedua, dengan adanya usaha yang berterusan, penggunaan teknologi baru dapat memainkan peranan yang penting untuk memperkembangkan penguasaan bahasa di peringkat dunia. Sebab yang menjelaskan usaha berterusan dalam integrasi teknologi. Hasil daripada sebab penguasaan bahasa yang lebih baik di peringkat dunia yang menunjukkan hasil positif daripada usaha pendidikan yang berterusan. Yang keempat, kita ada kesatuan topik. Contoh dari petikan, teknologi semakin memainkan peranan penting dalam proses pembelajaran, termasuk dalam konteks pengajaran dan pembelajaran bahasa. Penjelasan dalam satu topik ini terwujud melalui fokus pada peranan teknologi dalam pembelajaran. Semua ayat dalam petikan menyokong tema ini dengan memberikan contoh-contoh bagaimana teknologi mengubah sistem pendidikan. Yang terakhir, kita ada kesatuan idea penulis. Contoh yang dipetik, penggunaan internet juga mampu membentuk suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif. Kesatuan idea penulis dapat dilihat dalam penekanan tentang bagaimana penggunaan internet menghasilkan suasana pembelajaran yang lebih baik, mencerminkan harapan penulis untuk meningkatkan efektiviti pengajaran. Contoh yang kedua, kesimpulannya, integrasi teknologi dalam pembelajaran bahasa dunia menawarkan peluang yang luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kefasihan dan penguasaan bahasa. Di sini disebut idea penulis yang menekankan integrasi teknologi sebagai kunci untuk peningkatan kefasihan bahasa, menunjukkan kesinambungan pemikiran yang membawa kepada kesimpulan yang jelas tentang manfaat teknologi. Jadi kita beralih kepada keutamaan wacana yang seterusnya, iaitu keutamaan wacana gramatikal. Yang pertama adalah penanda rujukan, iaitu dalam penulisan merujuk kepada perkataan atau frasa yang digunakan untuk merujuk kembali kepada sesuatu idea, kenyataan atau maklumat yang telah disebut sebelumnya dalam teks sebagai contoh. Jadi penanda ini berfungsi untuk memudahkan peralihan antara idea-idea dan menjadikan teks lebih lancar serta memudahkan membaca mengikuti perjalanan wacana. Jadi di sini penanda rujukan penting kerana bertujuan untuk menjaga kesatuan dan koherensi dalam penulisan. Jadi sebenarnya adalah penanda elipsis. Penanda elipsis ini merujuk kepada elemen dalam bahasa yang digunakan untuk menghilangkan atau memendekkan sebahagian daripada maklumat dalam ayat tanpa mengubah makna keseluruhannya. Jadi elipsis ini adalah merujuk kepada penggunaan 3 titik berturut-turut, iaitu menunjukkan bahawa sebahagian teks telah dikeluarkan atau digantikan. Jadi bagi pengulangan dalam keutamaan wacana gramatikal adalah satu teknik dalam penulisan yang digunakan untuk mengulang perkataan, frasa atau idea tertentu dalam teks. Jadi teknik ini bertujuan untuk memberi penekanan, memperkuatkan pengulangan dan meningkatkan kejelasan dalam komunikasi. Dalam konteks penulisan akademik, pengulangan boleh digunakan untuk memperjelas atau memberi penegasan kepada sesuatu idea yang penting. Seterusnya adalah penanda penggantian. Penanda penggantian adalah kata atau frasa yang digunakan dalam penulisan untuk menggantikan kata, frasa atau ayat yang telah disebut sebelumnya. Jadi bagi mengelakkan pengulangan yang tidak perlu. Jadi penggantian ini membantu perjalanan teks kepada pembaca untuk membaca dengan lebih lancar dan memahami apa yang
pembaca itu membaca teks. Jadi di sini adalah contoh apa yang kami peroleh daripada teks yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa Pustaka. Sebagai contoh di sini bagi penanda rujukan, iaitu dalam konteks ini teknologi semakin memainkan peranan penting. Jadi kata-ganti ini merujuk kepada situasi atau konteks yang telah dibincangkan sebelum ini, iaitu memastikan kejelasan dalam rujukan. Sebenarnya adalah hal ini demikian kerana individu atau masyarakat dapat mengukur kecekapan bahasa mereka. Jadi seperti yang di atas adalah kata-ganti hal ini merujuk kepada idea sebelumnya yang mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran bahasa. Jadi bagi pertama-tama aspek penanda elipsis, contoh ayat ini adalah penggunaan teknologi ini tidak hanya menjadikan pembelajaran lebih menarik, tetapi juga memberikan ruang dan peluang kepada masyarakat untuk berlatih dengan lebih kerap. Jadi frasa memberikan ruang dan peluang itu menunjukkan elipsis di mana subjek di mana teknologi yang ayat disebut sebelum ini tidak perlu diulang lagi dalam teks. Jadi seterusnya adalah dengan kemajuan teknologi yang ada pada masa ini, kaedah pembelajaran bahasa telah berubah secara dramatik. Jadi elipsis ini berlaku apabila subjek, kataan, frasa, kaedah pembelajaran itu tidak perlu diulang selepas menyebut teknologi. Seterusnya, jenis pengulangan. Contoh di dalam petikan, hal ini memberikan peluang kepada mereka untuk terus menghargai dan memperkembangkan keindahan harian bahasa di serata dunia. Maksudnya di sini pengulangan kata peluang dan keindahan memberi penekanan kepada manfaat yang diterima oleh generasi muda dalam menghargai bahasa. Seterusnya, penanda penggantian. Di dalam petikan, dengan wujudnya perisian seperti ini, pengajaran dan pembelajaran bahasa tidak dapat lagi hanya bersifat konvensional, tetapi turut menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif. Ini bermakna frasa seperti ini menggantikan nama spesifik perisian yang disebut sebelumnya, menjadikan penyataan lebih ringkas tetapi jelas. Contoh yang kedua, sebagai contoh aplikasi mudah alih seperti Duolingo dan Memrise yang menawarkan modul khas daripada pelbagai bahasa di serata dunia. Ini menjelaskan penanda sebagai contoh menggantikan penjelasan yang lebih panjang mengenai bagaimana aplikasi berfungsi dalam konteks pembelajaran. Seterusnya, fonologi. Yang pertama, hentian suara. Dalam penulisan merujuk kepada titik di mana penulisan atau pembaca berhenti sebentar untuk memberikan ruang bagi pembaca merenung, memahami atau memberi penekanan terhadap sesuatu bahagian dalam teks. Dalam konteks bacaan atau pembacaan, hentian suara adalah penting untuk membantu mengatur irama dan aliran teks serta memberikan makna yang lebih mendalam kepada pembaca. Seterusnya, nada. Nada suara merujuk kepada cara atau gaya seseorang menyampaikan ucapan atau penulisan yang memberi kesan kepada cara pendengarnya atau pembaca merasai atau memahami mesej yang disampaikan. Dalam konteks penulisan dan komunikasi, nada suara memainkan peranan penting dalam mencipta mood atau emosi serta dalam menentukan cara mesej diterima dan difahami oleh pembaca. Seterusnya, intonasi suara. Intonasi suara bermaksud kepada perubahan yang digunakan dalam percakapan atau pembacaan untuk menyampaikan makna, menekankan sesuatu atau menunjukkan perasaan tertentu. Intonasi sangat penting dalam komunikasi kerana ia dapat mempengaruhi cara sesuatu mesej difahami oleh pendengar walaupun kata-katanya mungkin sama. Beralih pada contoh yang diambil dalam petikan. Pertama, hentian suara. Contoh dalam petikan, melalui aplikasi ini, masyarakat di seluruh dunia dapat belajar secara interaktif. Penjelasan tentang hentian suara. Hentian suara di akhir ayat ini memberikan kesan bahawa pernyataan tersebut adalah ringkasan dari idea yang telah dibincangkan sebelumnya. Yang kedua, ada nada suara. Contoh dalam petikan, oleh itu tidak hairan mengapa penggunaan perisian
pembelajaran bahasa semakin berkembang. Yang menjelaskan ada suara yang stabil dan tenang ketika menyatakan fakta ini menunjukkan kepastian dan keyakinan penulis tentang perkembangan perisian. Terakhir kita ada intonasi suara. Ayat yang dipetik dari artikel seperti dengan wujudnya kemajuan teknologi yang ada kini, masyarakat atau individu lebih mudah untuk memiliki akses. Intonasi yang lebih stabil dan tenang sepanjang pernyataan ini memberikan kesan aliran yang lancar dan menjelaskan bahawa perubahan itu adalah sesuatu fakta yang positif. Itu saja daripada kami. Ini sumber rujukan artikel yang dipetik daripada Muhammad Syaufi Kambarudin 2020 tahun 2024 yang bertajuk mengintegrasikan kemudahan teknologi untuk